Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Seperti yang dijanjikan, saya akan kongsikanlah macam mana nak asas guna insight ataupun kita nak betul-betul utilisekan FB page kita melalui tools-tools yang ada, yang kalau ikutkan agak useful dan benda ni agak berguna lah untuk kita buat content, kita nak buat monetize dan sebagainya lah. Okay, so macam korang boleh tengok screen ni okay. So macam mana, okay, macam mana nak tengok apa nama tu, FB page insight ni sebenarnya. So first kali korang mesti kena ada Facebook page dahulu. Tak kisahlah Facebook page pasal apa, video ke, education ke, jual kek ke, make sure korang kena ada Facebook page dahulu. Okay, bila dah ada Facebook page, korang boleh pergi dekat page lah, dia akan view interface dia akan jadi macam ni lah. Okay, so tools ni percuma, so tak payah nak pergi third party tools bayar subscription mahal-mahal sampai beratus-ratus ringgit untuk kononnya nak dapatkan data, insights dan sebagainya. Padahal data tu sendiri kita dah ada dalam Facebook page. So cuma macam mana kita nak pakai, macam mana kita nak utilize, itu sahaja tinggal yang kita perlu buat. The rest good to go lah. Okay, so FB page insight ni, benda ni agak percuma. So tak payah pergi gatal-gatal tangan pergi cari tool lain, pergi berbayar, tak payah. Okay, lepas tu fungsi FB page insight ni, okay, secara ringkasnya ada 5 fungsi. Pertama, dia bantu kita faham current situation FB page tu. So sama ada FB page kita ni dalam keadaan yang bagus ataupun dalam keadaan yang tak bagus, so kita boleh tahu dekat FB page insight ni. Dan kedua, benda ni juga boleh bantu kita buat konten. So tak payah pergi gata-gata kita nak buat konten apa ni, konten mana yang bagus untuk kita orang, mana yang tak bagus untuk kita orang. Macam mana kita nak tahu konten ni work best or not? So tak payah pergi tanya orang lain, tak payah pergi tanya bayar consultation fee mahal-mahal. Sebenarnya jawapan dia ada dalam FB page insights. So benda ni membantu untuk kita tengoklah performance content. So saya panggil strategi ni try and error dan juga serampang dua mata. So nanti saya explain serampang dua mata tu. And then benda ni juga boleh bantu kita kenal audience lah. So tak payah pergi macam tertanya-tanya, okay, buat assumption, oh kita ni nak jual untuk siapa, audience kita ni siapa sebenarnya, audience kita ni orang mana, orang Selangor ke, orang Kelantan ke, orang Malaysia ke, orang Singapura, orang Indonesia ke, orang US. And then berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki. So dekat sini kita boleh tahu FB page kita ni banyak audience lelaki ke perempuan. So kalau banyak audience lelaki, caption posting macam mana yang patut kita tulis. So kalau banyak audience perempuan, of course caption posting dia berbeza. So dia bergantung pada produk itu sendiri, pada konten sini. So kita nak explain itu, kita pergi ke asas dulu. Cuma itulah fungsi dia FB page insight ni, iaitu untuk kita kenal audience kita siapa sebenarnya. So tak payah nak macam pergi retargeting lah, pergi boost post lah, just nak tahu. But ya, kita dah buat benda tu tapi kita tak tahu FB page kita ni siapa sebenarnya yang follow, siapa yang ikut, siapa yang selalu jadi silent reader, yang even tak like tapi kadang dibaca secara senyap-senyap. So siapa sebenarnya? So dalam page-page, tak kisahlah politician ke, agency ke, big brand ke, mereka, benda paling penting adalah mereka tahu the data, tahu the audience siapa demografik. Daripada situ diorang tahu macam mana nak divide and conquer. So kalau audience dah memang divide dan conquer, macam mana nak grab their attention, they use that data, dia cari gali sampai dia jumpa pain point, sampai dia jumpa benda yang senang nak pancing audience tu. So penting kita tahu audience kita ni lelaki ke perempuan. So saya akan explain later. Dan seterusnya,
FB Page Insight ni bantu kita untuk buat monetization lah, untuk buat duit, untuk buat funnel, untuk buat apa-apa jenis funnel lah, one time offer ke, product launching ke, nak boost post ke, nak promote website ke, nak tarik audience ke. Benda ni sangat berfungsi lah. Okay, and last sekali, saya cakap tadi bantu untuk buat funnel. And then, okay, so itu secara general lah FB Page Insight. So recap balik, benda ni percuma. So kat mana kita nak tengok dan siapa je boleh tengok. So untuk editor, page editor ataupun advertisers, saya tak sure sama ada diorang boleh dapat akses ke tak. Tapi the best, paling the best is make sure you are the admin of the page. So kalau you are the admin of the page, so you will get all the access and you boleh pakai semua tools yang ada dalam FB Page Insight ni. Okay, so make sure you are an admin, then you are good to go and betul-betul utilize FB Page Insight, and then bolehlah discuss dengan marketer macam mana kita nak utilize content untuk jadi lebih baik lah. Okay, so okay, so kat mana nak pergi tool tu? Okay, first kali, kalau yang dah tahu guna tak apa, tapi kalau yang tak tahu, abaikan benda-benda yang pelik-pelik ni. Terus jam, okay, bila dah pergi dekat FB Page, terus jam pergi dekat apa nama Insight ni Insight, okay. Tak payah pergi updates ke, tak payah pergi benda-benda pelik-pelik, tak payah. Terus pergi ke Insight ni, ada gambar graph, tekan Insight. So first kali yang anda akan tengok adalah page summary. Okay, ringkasan page anda tu lah. Okay, so apa sebenarnya page summary ni kan? So secara ringkas, secara mudahnya, page summary ni akan bagi tahu anda lah, dia macam dashboard ataupun portal customer. Okay, apa macam kalau pergi dekat Stripe ataupun Bill Please ke apa, semua dah bagi tahu lah berapa sale yang kita dapat, berapa banyak retainer klien database kita dapat dan sebagainya. Sama juga dengan FB Page. So kita boleh tahu latest update ataupun status FB Page. Untuk contoh, default view dia adalah last 7 days. So maksudnya 7 hari yang lepas lah, minggu lepas. So kita boleh setting dekat sini sama ada untuk last 28 days ataupun maksudnya 28 hari yang sebelumnya ataupun sebulan sebelumnya dan sebagainya lah. Dan kita juga boleh export the data untuk dalam bentuk Excel sheet untuk kita buat analyze lagi lanjut lah. Tu lagi detail dan agak complicated, so kita pergi kepada asas sahaja. So untuk page summary ni, anda akan nampak activity, contoh last 7 days apa, ni page Naraka, apa yang berlaku dekat page Naraka. So kita tak payah pergi tengok notification, tak payah pergi tengok one by one. So kita nak dapatkan gambaran secara kasar, overview. So summary dia, minggu lepas page views Naraka meningkat sebanyak 27%. So which is total untuk 7 hari tu ada 104 orang view page Naraka. So untuk total page like ada 4 orang new like, tapi maksudnya rendah lah daripada mungkin minggu yang lepas, rendah 50%. Okay, 2 orang organic. And then dia bagi tahu ada post reach. So post reach maksudnya setiap posting content yang kita buat minggu lepas tu, ini total keseluruhan daripada 27 Julai sehingga 2 Ogos. So semalam lah, dia kata past 7 days, right? Okay, so sepanjang 7 hari ni ada lebih kurang 42,938 posting ni dah reach. So maksudnya sebanyak 42,000 orang dah tengok, dah baca ataupun konten tu sampai dekat 42,000 orang. So 42,000 orang yang dapat konten posting Senarika. Okay, and berapa banyak like, berapa banyak engagement, itu another story. Cuma dari segi post feed sampai organically. So kalau ikut yang ni disebabkan juga ad yang kita larang lah untuk FB Live Keep. So dia akan total semualah. So boleh tengok lah kalau kita nak tengok organic ataupun tak organic. So secara details, organic dia adalah 22 sahaja, rendah. And untuk promotion kita naik 23 ni lah, 23,000 sebab kita run ad macam biasa lah. So kat situ kita boleh
Inilah kita filter sama ada nak tengok organic dan promotion. So kalau posting kita organic, dan kita boleh monitor, so berapa banyak orang yang dah post feed dekat organic. And then kalau kita ada buat story dekat Facebook, dia akan bagi tahu. And then kalau page ni ada keluar dekat recommendation mana-mana timeline orang lain, dia akan ada bagi tahu. And then post engagement, ini total engagement lah, sama ada likes, comment, share, continue reading, tekan gambar ataupun anything, dia akan kira under post engagement. Okay, daripada contoh lah, daripada 42,000 ni campur organic, campur promotion, hanya 886 sahaja yang ada buat engagement dengan posting tersebut. Maksudnya dia stop scrolling, dia klik gambar kalau posting tak ada gambar, ataupun kalau posting tu berbentuk artikel yang panjang, dia akan tekan continue reading ataupun teruskan membaca atau sebagainya, ataupun tinggalkan komen, ataupun buat reaction likes ataupun benci, ataupun buat share posting ataupun sebagainya lah. Asalkan ada interaction audience ataupun readers dengan posting tu. So jumlah responsiveness ini maksudnya page kita lah, sama ada kita reply komen orang tu atau kita reply DM messenger dan sebagainya, ini akan masuk under responsiveness. So untuk page Nareka 80% response rate. So response time kita agak teruk, iaitu 4 jam 53 minit lah. Maksudnya jumlah average yang kita akan reply dengan komen ataupun messenger direct message yang kita terima daripada page, daripada audience dekat page. And then engagement video view, maksudnya let's say hanya 41 orang je view untuk 3 second video views. So agak teruk. Page followers makin rendah. So maksudnya untuk minggu lepas hanya ada 4 orang saja yang follow page kita, compare dengan ni lah sama page likes. So ini page summary. Okay, next korang akan tengok juga, dia akan keluar dekat summary dia adalah your 5 most recent post. So maksudnya kalau minggu lepas ada buat post, dia akan keluar lah, maksudnya 5 posting terbaru lah, tak kisahlah minggu lepas so kalau 2 minggu lepas lagi ke. So kalau minggu lepas korang tak buat apa-apa posting, so dia akan keluarkan another 5 most recent post yang lama-lama punya. So dia akan tunjukkan the latest update lah dari segi reach, engagement. Okay, so kalau ada organic, dia akan tunjuk organic. Kalau ada paid, akan tunjuk paid lah berapa. Okay, kat sini okay, boleh tengok. So kat sini kita boleh tahu lah konten mana yang tak boleh pakai, konten mana yang boleh pakai, dan kita terus konten yang macam tu. So nanti saya cerita. And then ada tools yang penting juga, okay, yang kena faham adalah page to watch. Ni orang selalu terpas pandang lah. Ini macam kita nak scout ataupun monitor kompetitor kita, okay, page kompetitor kita, performance page kompetitor kita. So kalau kita tengok, Nareka letakkan Bill Please, order sini, Weekend, Design Picker dan HubSpot. So dekat HubSpot kita boleh tahu apa posting mereka yang work best. So dia beritahu, okay, this kind of posting of work best. So daripada sini kita boleh ini saya akan ajar lah macam mana buat konten nanti. Okay, cuma kat sini lah boleh kita tengok posting orang lain yang work best, dan mungkin boleh kita apply untuk page kita. And then kita boleh monitor lah page orang lain, engagement dia, total page diorang berkembang ataupun tidak, and posting diorang berapa banyak diorang posting diorang buat. So contoh HubSpot nombor 1. So post this week is ada 7 posting untuk 7 hari yang lepas. So bagaimana position ni berlaku adalah bergantung pada page to watch yang kita letak lah. So dia akan compare semua. Contoh saya akan saya ada letak page-page yang lain. Okay, ni total 9 page yang saya letak. So contoh antara HubSpot dengan sampai Manic Pixel, dia akan compare lah jumlah posting this week, engagement this week, and then end up nombor 1. And 2, antara among 9 page ni dia nombor 2 lah, sebab tengok 5k punya engagement, and then post this week nombor 1 saja. Tapi ada likes satu page like tinggi. Okay, so basically ranking ni based on number of page like lah. So contoh our close competitor to Nareka is Manic Pixels. So total page like dia 700 saja. Posting minggu ni 1 sama dengan Nareka. Engagement Nareka lagi tinggi daripada Manic Pixel, 886 compare dengan Manic Pixel 555 So Run Cloud Marketing in Asia,
and the rest lah. So itu basic yang ni betul-betul basic yang anda boleh pakai lah. So saya nak tunjuk lah macam benda yang perkara pertama yang anda perlu buat bila nak guna Facebook page Insight ni. First thing is your 5 most recent posts. Saya tak nak go through this one thing lagi, dia agak complicated sebab each of this component ada dia punya functionality dia sendiri. Contoh post reach, post engagement, page likes, dia ada more detail data tentang. So kita tak payah pergi situ, sebab kita nak fokus on content creation dahulu. And basic, at least you guys ada basic understanding macam mana nak pakai FB Page Insight ni for the first step dahulu. Tak payah terburu-buru nak pergi kata-kata tangan pergi tengok lain, nak overwhelm dan tak tahu nak pakai, dan pergi cari third party invest lagi money. So your 5 most recent posts. So kat sini you guys boleh klik see all posts. So let's say abaikan ni dahulu. So let's say anda dah buat posting untuk bulan ni ataupun beberapa minggu yang lepas lah. So you guys boleh track dan monitor posting post-post sebelum ni. Macam mana nak monitor? Boleh tengok reach. Boleh filter sama ada nak campur organic dengan paid ataupun sebagainya lah, ataupun page impression. Nanti saya explain lah. Yang penting just make jadikan filter ni sebagai reach. Lepas tu dah reach. Tengok engagement dia. Engagement dia maksudnya apa? Engagement, reaction, comment and share. Tak kisahlah like ke, love ke, emoji apa sekalipun, itu termasuk under engagement. Atau ada comment ke, ataupun ada share ke, terpulang lah. And then ada post click. So dia akan asing lah post click. Maksudnya posting kita tu kalau ada artikel panjang, dia ada klik tak posting kita. So dia ada klik tak post tu, klik tak gambar tu, klik tak any click. So untuk post ni dia ada klik. So klik boleh jadi klik link ataupun klik external link ataupun sebagainya lah, klik messenger ke ataupun apa-apa, anything klik. So kat sini. So contoh kita ambil daripada posting 29 hari bulan sampai 1 hari bulan 7. Sampai sini lah first week of July. So daripada 6 hari bulan 7 sampai 29 hari bulan 7 ni, kita akan tengok konten mana yang work best dari segi reach dahulu. So kalau tengok reach untuk ni tinggi. Sebab apa? Video ada 769 reach organic. Engagement pun tinggi, ada 39 orang react, ada 9 engagement dan 48 klik. And then kita tengok, kita boleh klik lah. Sepatutnya boleh klik. Ni video tadi tu. So minutes view maksudnya jumlah minit yang ditonton lah. Ada detail. Daya overwhelm benda ni just general. So maksudnya kenapa posting ni tinggi? Sebab dia adalah video. So video, orang suka video. So kenapa orang suka video ni? Boleh tengok sendiri. So itu antara salah satu sebab lah kenapa posting ni tinggi untuk bulan Julai ni. Sebab bagi saya it's quite impressive lah. So orang suka. So untuk setakat 3 second video views 300 orang. So kat sini dia bagi detail So orang 300 dalam banyak-banyak audience ni 769 ni, contoh 769 ni, dia akan detailkan lagi. Kalau video sampai 3 second berapa orang? 302.
Kalau sampai 10 second 176. Kalau video ni sampai habis, so orang yang tonton video ni sampai habis adalah sebanyak 25 orang sahaja daripada 799. Okey, kalau tak silap 68 112. So okay. So dia ada disclaim kat sini, dia estimated reach. Okay, estimated. So lebih kurang daripada 29 tu yang betul-betul tonton adalah 302, 176, 25. Okay. So average video watch time is sampai 9 second saja. So kat sini kita boleh figure out lah macam mana kita nak make sure orang tonton video kita selama 1 minit. Make sure sampai habis lah tonton. Macam mana kita nak make sure video kita tu betul-betul 1 minit orang tonton. So itu function analytics benda ni lah sebenarnya. Okay. So sebab tu benda ni penting. Tak adalah kita buat video short sendiri saja kan, buat video promotion ataupun buat video tutorial ke apa-apa ke. So kita boleh tengok lah. So kalau let's say video 1 minit, berapa ramai yang tonton video kita selama 1 minit, berapa ramai yang tonton video 10 second, dan kita figure out kenapa sampai 3 second je view. So what's the issue sebenarnya. So maybe dari segi messaging, bagi dari segi impression, apa-apalah, maybe video ni tak align dengan caption tu sendiri. So who knows. Cuma itulah dia punya function video ni tadi. Okay. So selesai video. Okay, next posting. Okay, now kita tengok tinggi. Okay, next posting kedua tertinggi. Okay, daripada Julai. Contohnya yang ni ada 283. Okay, kedua tertinggi. Kita boleh buat ranking. So kedua tertinggi, kita tengok kenapa tinggi. Tekan ni, kita tengok detail. Rupanya posting UI UX tips ada 16 likes. So maksudnya posting ni ada reach dekat 283 account. Okay, 283 account. Daripada 283 account ni 21 orang je yang ada buat reaction. Okay, ada buat reaction. So apa reaction tu? Ada likes 16 orang, ada buat emoji wow, ada tinggalkan komen, ada share, post click, photo view, 5 ada click. So ada click, it can be like dia tengok page Senarika sendiri, view page Senarika, ataupun see more atau apa-apa yang ada berkaitan yang klik lah. Okay. So kita boleh tahu detail lah. Dan kalau kita nak utilize content, okay, now dekat sini kita boleh tahu content mana yang kita boleh teruskan untuk upcoming weeks and consistently kita pakai untuk bulan-bulan yang seterusnya. So kat sini kita dah tahu, okay, content ni, okay, kita dah tahu orang tinggi. So kita patut teruskan. Maybe macam mana nak tinggikan lagi rate jumlah engagement ni daripada 27 orang sahaja. Kenapa 7? Okay, ni 21, 6 post click kan, so 27 lah. 6 post click campur 21, okay, 27. So nak tinggikan lagi 283 people reach, and then maybe engagement naik kepada 100. So kat situ kita boleh tahulah, kita boleh figure out lah konten apa yang sesuai. And then kita cari yang terendah pula. Okay, contoh yang paling rendah kat sini adalah untuk bulan Julai, page Senarika konten apa yang terendah. Contohnya paling rendah, paling hamba ini, link, external link. Okay, blog. So reach pun rendah, engagement lagilah 2. Boleh katakan 2 orang daripada 44 ni ada buat engagement. Engagement boleh jadi komen, dan ada share on post ataupun share dekat post lah. So itu saja. So kalau kita dah tahu posting macam ni rendah, okay, maybe kita boleh test lagi, test and error, try and error. Maybe kita try kita cari blog kita, buat headline yang catchy, ada caption yang catchy. Kita try lagi untuk another 2 weeks. So setiap minggu 3 posting yang macam ni. Okay, lepas dah 3 posting macam ni, kita monitor lagi, kita compare. So adakah ada peningkatan daripada number ni, people reach ni, and engagement dia meningkat, ataupun dia sama static rendah dan sebagainya. Dan kita lepas tu kita boleh decide lah sama ada kita nak
teruskan ataupun tak teruskan. So better, lebih selamat kalau rasa ni paling rendah 44 reach saja, dan ada 2 engagement, kita tak teruskan lagi posting macam ni. Kita boleh bye-bye posting macam ni, dan kita tak teruskan content macam ni. Okay, so itu antara macam mana you guys boleh pakai untuk your 5 most recent post, ataupun kita nak guna tools posting ni, dan macam mana kita nak tahu konten mana yang work best berdasarkan insight yang kita dapat, jumlah reach dan juga jumlah engagement. So itu fungsi-fungsi yang kita boleh pakai, dan kita boleh tahu konten mana yang kita patut teruskan, konten mana yang tak patut teruskan, dan patut mana yang konten yang perlu kita improve kalau kita nak try lagi, dan kita nak bereksperimen lagi, supaya kita tak buang masa lah. Alright, okay, now kita dah jelas lah benda ni. Tools yang paling asas sekali yang tadi ni, all post publish ni. Okay, kita patah balik pergi dekat insight. So pergi balik dekat overview. Next is pages to watch. So which is the function dia untuk kita compare performance page kita dan juga page similar dengan bisnes kita. Contoh kalau anda jual Ang's Popcorn, so maybe anda nak compare jumlah engagement kompetitor anda, contoh popcorn brand lain, ataupun korang jual Chocoja, so carilah page-page Chocoja yang jual produk yang sama macam Chocoja, macam yang anda jual stokis-stokis lain. So nak tengok performance page diorang macam mana. So kalau korang jual tudung, so maybe boleh letak list page Nilofa, page apa semua nama brand hijab tu lah kan, tak kisahlah. Okay, so cara senang je. So nak remove pun boleh, kita ada kebebasan lah nak pilih page apa sebenarnya. So contoh saya tak nak build page sebab tak ada kaitan dengan Unlimited Design punya business model. Okay, saya akan letak cari page nama dia, since Senarika buat social media content marketing dan juga graphic design, so kita tengok ideologi design studio. So kita letak page diorang ni under watchlist. Okay, so weekend sebab dia education kita tolak tepi, hotspot pun kita tolak tepi. And then maybe page lain yang kita nak tengok juga adalah Penji.co, tak silap saya. Penji, Cat Penji. Tak ada, kalau tak ada cari lain, maybe Thumbs Idea lah. Thumbs Idea. Dan kita tengok performance dan kita compare. So better kita tambah je lagi sampai ada 9 pages. Okay, tambah lagi, tak apa, tambah lagi. Brand rip. Saya cari page Penji dulu. Saya nak ambil Penji punya page tu. .penji, okay. Lah tak ada, tak apa. Last one ni Kim ataupun Get Kim. Tak ada juga. Masih enough lah. So ada 5 page. So page Senarika antara Design Pickle, Ideology Design Studio, Thumbs Idea, Many Pixel, Senarika tempat keempat. So Thumbs Idea tempat teratas daripada Senarika.
tapi post last week dia kosong. So bagaimana dia buat ranking ni based on page like lah. Tapi kat sini kita boleh tengok lah performance page competitor kita, sama ada diorang ada buat posting ataupun tak minggu lepas, and then jumlah engagement yang diorang dapat minggu lepas. So okay, and then the biggest competitor untuk Snareka sekarang adalah Ideology Design Studio. Sebab apa? Engagement dia ada 11.8k, posting minggu lepas 6 sahaja. So ratio dia agak tinggi lah. Design Picker pun tinggi juga. So satu posting saja dah ada 45k engagement. Bayangkan kalau dia ada buat 6. So ni kita boleh tahu. So kita nak tahu posting apa yang Ideology Design Studio ni work best. So dia share case study tentang Tokyo Olympics. Ada 680 likes, 7 komen, 337 shares. And then ada self-initiative project. So if you guys have the same business model and have same business niche, you guys boleh je duplicate balik jenis konten, bukan tiru konten tapi jenis konten yang sama. So maybe Snareka boleh buat konten yang lebih kurang macam yang Ideology Design Studio ni buat. So itulah dua tool ni. Tadi yang pertama, your 5 more recent post. So kita tengok posting mana yang betul-betul function dan mana yang tak function, dan daripada situ kita boleh tengok lah mana posting yang kita perlu eliminate, mana yang kita perlu teruskan, mana yang tak perlu teruskan. And then pages to watch. So kita boleh compare page-page competitor kita. So kalau jual hijab, listkan 5 sampai 9 page FB page competitor kita. So kita kat situ boleh tahu mana posting diorang yang work best, dan kita boleh duplicate the same model ataupun the same content pillars lah, sama education ke carousel ke apa ke terpulang. So macam Snareka dah listkan Snareka, Thumbs Idea, Ideology Design Studio, Design Picker, Manic Pixels. So this the way kita untuk move forward untuk buat content. And kat sini dah ada resources dah, tak payah nak cari tempat lain macam mana nak buat content, macam mana nak ni. Sedangkan data dah ada dah. Tengok data, belajar tengok tools ni, FB Page Insight. So kalau FB nak buat berbayar, terburu-buru semua nak pergi dekat tools ni. Sedangkan sekarang ni bagi free access untuk admin, guna betul-betul buat content creation, untuk monetize, kenal audience dan sebagainya lah. So I think cukup kot untuk malam ni. So nanti kita sambung lagi, maybe bila-bila masa saya free nanti. So macam mana kita nak kenal audience kita melalui FB Page Insight. So untuk yang topik ni saya hanya cover untuk konten sahaja dulu, iaitu bantu buat konten. And then macam mana kita nak buat monetize lah, daripada konten baru kita boleh monetize lah. So basically kita baru cover topik bantu buat konten. Kita tak cover lagi macam mana kita nak faham kenal audience kita nak buat monetize. Tapi kita saya juga dah cover tadi untuk faham situasi semasa FB Page kita. Ya inilah situasi semasa lah. So ibarat macam tengok saham, macam stock ataupun cryptocurrency, Bitcoin, Ripple dan sebagainya. Okay, status kita buat best lah, maksudnya content kita work best lah. Ada post reach, responsiveness. So ada orang like, even 4 at least setiap minggu ada orang like. So kita boleh capai 2k dalam masa 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Okay, itu saja. Terima kasih. Boleh follow Instagram Snareka dan daftar FB Live Snareka Kick. Kita ada promo lagi. Daftar hanya 99 sen dan korang boleh dapat for free. Hanya sharekan kupon kod korang tu dekat kawan-kawan supaya diorang daftar, dapat 5 orang boleh dapatkan free. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.